亲爱的姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次可以在网上见面。让我们来唱一首诗歌，坐在宝座上圣洁的羔羊。Selamat pagi saudara-saudara sekalian, bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian, Domba Kudus duduk di atas tahta. Domba Kudus di atas tahta.坐上圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是传那真神，坐在宝座上尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀传世，都归给你，直到永远。万王之王，王主之主，和尊荣，万王之王，王主之主，我们高举你生命直到永远。坐在宝座上圣洁羔羊，夫妇敬拜你，昔在今在以后永在，唯有你是传那真神，坐在宝座上尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀传世，都归给你，直到永远。万王之王，王主之主，唯有你配得敬拜和尊荣。万王之王，王主之主，我们要给你生命直到永远，我们高举你生命直到永远。我们来读一段的圣经，是在诗篇第96篇第1节到第4节。诗篇96篇第1到第4节，你们要向耶和华唱新歌，全地都要向耶和华歌唱，要向耶和华歌唱，称颂他的名，天天传扬他的救恩，在列邦中述说他的荣耀，在万民中述说他的启示。因耶和华伟大，当受极大的赞美，他在万神之上，当受敬畏。Mazmur 96 ayat 1 sampai 4. Mazmur 96 ayat 1 sampai 4 demikian bunyinya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab
Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah-ilah. Mari kita masuk ke dalam doa. 我们同心祷告。亲爱的天父上帝，求你教导我们，用我们的口来称颂，来传扬你的大名，用诗歌诉说你所行的启示。Bapa surgawi kami, ajarkanlah kami untuk memakai mulut kami, memuji Tuhan, memasyurkan nama kebesaran Tuhan dengan puji-pujian, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天我要给大家介绍一首非常出名的基督教的诗歌，它的题目就是因他活着。Pada hari ini saya akan memperkenalkan sebuah lagu rohani yang sangat-sangat termasyhur. Judulnya adalah Karena Ia Hidup, Because He Lives. 这首诗歌是基督徒最喜欢唱的诗歌之一，尤其是在每一年复活节的时候，在礼拜堂的聚会里面常常歌颂，用这首诗歌来歌颂神。Lagu ini sering kita dengar khususnya pada hari kebangkitan Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan banyak sekali menyanyikan pujian ini. 这首诗歌的曲子和歌词的作者是有一对恩爱的夫妻联手所创作的。她的丈夫名叫 William Bill Gaither， 她的太太名叫 Gloria Sickle Gaither。 那么这个曲子呢是丈夫所写的，歌词呢是太太所写的，他们两个人是美国人。Lagu ini diciptakan oleh sepasang suami istri yang saling mengasihi. Suaminya bernama William Bill Gaither, istrinya bernama Gloria Sickle Gaither. Syair ditulis oleh istri dan lagunya digubah oleh suaminya. Nah, mereka berdua suami istri adalah orang Amerika。那么 Bill 跟这个 Gloria 在他们结婚50多年的时间里面呢，他们两夫妇创作了700多首的福音的诗歌，他们获得许多的奖状啊，其中有美国国家音乐艺术学院这个各来的奖状，还有呢，他们也得到这个Dove Award， 就是美国福音音乐协会的这个鸽子状。Di dalam pernikahan mereka selama 50-an tahun, mereka berdua suami istri sudah menulis mengubah lagu-lagu rohani 700 buah. Nah, mereka dapat banyak award. Di antaranya ada award yang dinamakan Grammy Awards. Grammy Awards ini dari International Academy of Recording Arts and Science. Dan juga mendapat awards Dove Award, jadi award merpati dari The Gospel Music Association. Nah, Bill 是在1936年出生的，他的太太是1942年，所以丈夫比妻子大了6岁。丈夫是 Michigan 的人，这个太太是 Indiana 的人。那么这个 Bill 呢是在学校里面教英文，他的太太 Gloria 在学校教法语。Saudara, Bill lahir pada tahun 1936 di state Indiana, dan Gloria lahir di state Indiana dan suaminya lahir di Michigan.
Suami lahir pada tahun 1936, istri lahir pada tahun 1942. Jadi mereka kacak 6 tahun. Nah, Bill mengajar bahasa Inggris di sekolah dan istrinya Gloria mengajar bahasa Prancis. Gloria 的爸爸是一个牧师，她的妈妈是一名的作家。Ayah dari Gloria adalah seorang pendeta dan ibunya adalah seorang pengarang penulis. Ya. 在1967年，就在 Bill 很可能被提升到学校的系主任，这个有一个大好的前景，可是他们两夫妇竟然决定辞职学校的工作，全心投入到福音音乐的这个工作。Pada tahun 1967, di dalam keadaan yang sangat memungkinkan, Bill akan naik jabatan sebagai ketua departemen. Jadi hari depannya harusnya cerah ya, secara karier juga menanjak. Tetapi justru di dalam keadaan seperti ini mereka suami istri resign dari pekerjaan mengajar di sekolah dan mereka mau fokus ke dalam pelayanan musik rohani, ya, musik rohani. 那个时候呢，美国在教育的领域正在蔓延着一个思想，就是上帝死了。这个思想是从当时的存在主义社会的思潮里面，还有呢，那个时候呢，社会上的这个人很多滥用这个药物，还有呢，种族关系很紧张。种族关系的紧张，吃药吃禁药，这个迷药哈的人数也越来越增加，特别是在美国的中部。那么在这样的情形之下呢，这个 Bill 他生病，他的病是属于这个在他的免疫系统里面的有一种细胞有问题，所以他这个疾病折磨了他。那么在身体和心理都非常虚弱的状况之下呢，他们又在人际关系上出了严重的问题。一个他们夫妇平时出了很大的代价，他们很关爱的人呢，竟然对他们两夫妇指出了指控，所以给他们很大的打击。甚至于呢，还牵涉到对上帝是否存在这个信念质疑、怀疑。那么所有这一切呢，都造成正在怀孕的这个 Gloria 给她一个心理上特殊的压力。丈夫生病，他们平常所爱心所关怀的人竟然控告他们，所以他们对上帝的存在的信念也产生了一些的怀疑。Saudara, di dalam masa itu Amerika dalam area pendidikan sedang menjalar suatu pemikiran yang populer sekali, yaitu Allah sudah mati. Nah, pikiran ini timbul dari suatu isme yang dinamakan eksistensialisme. Nah, jadi isme ini mengatakan bahwa Allah sudah mati. Itu populer. Pemikiran seperti itu di Amerika pada waktu itu. Dan juga di masyarakat banyak orang-orang yang memakai obat terlarang. Dan juga timbul ketegangan-ketegangan hubungan antara ras ini dan ras itu, rasial. Ya, hubungan rasial terjadi ketegangan. Khususnya di bagian
di area pertengahan di Amerika. Nah, ini keadaan ini makin lama makin parah. Di dalam keluarga, ya, Bill sakit, ya. Bill sakit. Sakit apa? Sakitnya itu adalah autoimun, ya. Jadi ada satu sel di dalam imun Bill ada masalah menyebabkan sangat sengsara sekali, ya, bagi Bill ini. Dia seorang suami, ya. Jadi suami sakit, bagaimana itu? Tubuhnya dia menderita dan jiwa kejiwaannya juga menjadi lemah, ya. Dan ditambah lagi terjadi masalah masalah hubungan relasi, ya. Ada sepasang suami istri yang biasanya Bill dan Gloria begitu care, concern, memperhatikan mereka, tahu-taunya mereka berubah. Ya, mereka mengajukan tuduhan kepada Bill dan Gloria. Ya, bahkan menyangkut hal apakah Allah itu apakah Allah masih hidup atau sudah mati. Nah, hal-hal itu yang menimpa keluarga Bill dan Gloria. Nah, Gloria pada waktu itu sedang hamil. Bisa bayangin, ya, suaminya sakit, ya, diganggu dengan sakit penyakit fisik dan mental, tekanan. Orang yang biasa mereka perhatikan, mereka sayang, tahu-taunya nuduh mereka. Sedangkan Gloria juga sedang hamil. Nah, saudara, kita bisa bayangkan, ya, betapa down, betapa frustrasinya mereka. 在那一年的除夕之夜，这个 Gloria 在黑暗中，她独自安静坐在客厅里面，她就思考这个世界，思想国家，思想自己家庭所面临各种严重的问题。又想到她的丈夫目前很沮丧，想到他们的孩子就要出生，眼前这个世界又是如此的邪恶，她感觉到自己无法面对明天。那么在这样的状况之下，她是不是应该把孩子带到世界上呢？ Saudara, pada suatu malam tahun baru, Gloria duduk di ruang tamu yang gelap. Dia seorang diri, dia berpikir, memikirkan dunia ini, memikirkan negara, bangsa, memikirkan keluarganya, ya, yang menghadapi begitu banyak masalah yang serius, dan juga memikirkan suaminya yang sakit, yang sedang frustrasi, memikirkan anak yang nanti nggak lama lagi akan lahir. Dan di dalam dunia yang begitu serong, begitu jahat, Gloria merasakan bahwa dia hampir-hampir tidak mampu untuk menghadapi hari esok. Nah, di dalam keadaan demikian, dia berpikir, apakah saya harus membawa anak saya datang ke dunia ini? 就在那个时候，有一件他完全不能够解释的事发生了。就在那一刻，他突然觉得这一切都可以得到释放，他的内心的恐惧逐渐的被驱散，一种平安喜乐涌入到他的内心里面。他知道他能够拥有这个孩子，他能够度过眼前的这个难关，那是因为天上的父神已经把他的独生者耶稣基督赐给世界上的人。神的儿子为我们钉在十字架上，死了，第3天复活。主耶稣的权柄已经战胜了死亡，战胜了这个邪恶的世界。那空的坟墓就是一个记号，因为他活着，所以呢，
Gloria 和他的家人一定能够面对明天，因为耶稣死了却是复活了。所有的苦难，所有的坎坷一定可以度过，生命将充满希望。Saudara, di dalam keadaan yang frustrasi, keadaan yang serba membingungkan, tiba-tiba pada waktu itu terjadi sesuatu hal yang tidak bisa dia jelaskan. Sekejap itu juga tiba-tiba Gloria merasakan semuanya itu bisa dibebaskan. Ketakutan yang di dalam hati dia perlahan-lahan sudah terhalau. Satu perasaan yang damai dan sukacita mengalir ke dalam hatinya. Dia tahu bahwa semuanya ini bisa terjadi. Semuanya ini bisa membantu dia untuk keluar daripada permasalahannya karena Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal Yesus datang ke dalam dunia. Mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian, sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan dunia yang dilanda oleh dosa. Kubur kosong Tuhan Yesus adalah satu tanda, menandakan dia sudah bangkit. Dia hidup. Oleh sebab itu Gloria dan keluarganya pasti bisa menghadapi hari esok yang tadinya dia takut untuk menghadapinya. Semua masalah pasti akan bisa berlalu. Hidup penuh dengan pengharapan. 后来 Gloria 就把那一天晚上的感受写下来，写了一首的诗，就是因他活着。 Saudara, kemudian Gloria menuangkan perasaan yang terjadi pada malam hari itu, dituangkan di dalam syair yang dia berikan judul Karena Ia Hidup, Because He Lives. Kata-katanya intinya adalah demikian. 他的歌词终点是说，神赐下他的爱子，名叫耶稣。神赐下他的爱，赐下他的医治宽恕。他失掉了生命，使到我能够得到拯救。那空的坟墓就是我得救的记号。Inti daripada syair yang ditulis oleh Gloria adalah sebagai berikut. Allah memberikan anak tunggalnya, yaitu Yesus. Dia memberikan cinta kasih, dia memberikan kesembuhan, dia memberikan pengampunan, dan hidup Yesus Kristus membawakan keselamatan penebusan. Nah, kubur kosong itu adalah tanda bukti keselamatan aku, kata Gloria. 那么 Gloria 是写她的歌词 syair ditulis oleh Gloria， 可是她的曲子呢是她丈夫创作的， tapi melodinya itu digubah ditulis oleh suaminya Bill. Kenapa dia bisa menulis lagu itu？ 因为有一天这个 Bill 呢到他的爸爸的公司帮助这个公司的后面，他们在做一个停车场，那么他们就把很多的石头放在那个停车场，然后用这个一个很大的车把它那个石头呢都压碎了啊，都压碎了，就变成一个平平的地方可以停车。那么在这个停车场之间呢有一个小小的一个空隙，这个泥土哈就把它也填满了，所以成为一个停车场。可是第二年呢，当 Bill 再一次第二年的春天，隔年的春天，当 Bill 再一次到他爸爸的公司的时候，他看见停车场的中央有一个
这个一个小小的一个泥土哈，一个泥土，就有一棵绿色的小草生长了，在阳光中迎风飘摇。它虽然是很细，但是充满生命的活力。突然间 Bill 就想到耶稣基督复活的生命胜过了死亡，所以他又想到他太太不是写了一个曲子吗？所以他就写了一首这个歌词啊，写了一首诗，他就为那首诗写上了他的歌曲，就很美妙的这个旋律，就是我们所唱的《因他活着》。这首诗歌不但是词句很好，它的这个曲调也很有激情，很有张力，感染了许多听的人。Saudara, bagaimana dalam keadaan apa Bill bisa mengubah, menulis lagu untuk mengimbangi, untuk dinyanyikan di dalam syair yang ditulis oleh istrinya. Keadaannya demikian. Pada suatu hari Bill ke perusahaan papahnya. Perusahaan papahnya itu sedang mau membuat tempat parkiran. Ya, jadi Bill bantu-bantu di situ kan harus ditaruh batu-batu ya, lalu kemudian ada mesin yang menggiling kan, ya mesin giling. Tapi kan bukan semuanya batu ya, ada tanah juga ya, ada tanah, ada batu, lalu digiling. Nah, jadi tempat parkir. Tahun berikutnya waktu musim semi, si Bill pergi ke perusahaan kantor bapaknya. Nah, dia dilihat di tempat perparkiran itu, di tengah-tengahnya itu ada satu pohon kecil kayak rumput begitu ya, tumbuh hijau walaupun kecil ya, tapi di bawah sinar matahari ditiup oleh angin ya, jadi itu rumput dia goyang sana goyang sini. Tiba-tiba dia keingetan apa? Bill lalu ingat tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah mati. Menurut manusia nggak ada harapan, dan mati manusia hidup. Tapi hari ketiga Yesus hidup, Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Ini seperti apa? Dia ingat seperti bikin tempat perparkiran, ada batu-batu, ada tanah-tanah, udah digiling seperti itu. Tahun berikutnya bisa tumbuh di dalam keadaan yang nggak mungkin. Udah tanah itu apa, batu-batunya, tanah udah digiling, masih aja di antara celak-celaknya kecil-kecil itu ada pohon rumput. Di bawah sinar matahari dan tiup angin, rumput itu walaupun kecil ya, tapi dia hidup, hijau ya, penuh dengan suasana hidup. Lalu dia ingat syair yang ditulis oleh istrinya karena dia hidup. Lalu dia mengubah lagu. Dia membuat lagunya. Dia membuat melodinya. Ya, jadilah lagu Because He Lives. Karena dia hidup. 这首诗歌的创作到现在已经有50多年. Jadi lagu ini bukan lagu yang dulu-dulu ya. Lagu-lagu yang zaman sekarang ini ya. Walaupun sudah 50-an tahun, tapi lagu itu penuh dengan passion, penuh dengan hidup ya, kekuatan hidup. 在2013年 Bill 受到记者的访问的时候，他就提到他多年来在各地方献唱这首诗歌，不论在挪威，不论在巴西，就感动了很多的人。在巴西曾经有8000个人聚集在一个地方，就唱他这首诗歌。那么唱这首诗歌是有不同的民族，用不同的原理来唱这首诗歌。Bill 说，他说我很受到感动。Pada tahun 2013 bulan Agustus, Bill diwawancarai oleh wartawan. Jadi Bill sharingkan ya, dia men-sharingkan, menyanyikan lagu-lagu ini di
banyak negara ya yang mengundang mereka pergi menyanyi di Norwegia, di Brazil. Nah, di Brazil itu pada suatu kali di dalam satu pertemuan yang dihadiri dengan 8.000 orang. Dengan orang yang memakai bahasa yang berbeda-beda, tapi menyanyikan lagu Because He Lives. Begitu menyentuh. Bill berkata bahwa dia sangat-sangat tersentuh, dia juga sangat diberkati oleh puji-pujian itu. 亲爱的弟兄姊妹，这是一个你我现在的时代，也是一个怎么说呢？我们这个现在的社会了，是一个这个世界也是经济危机的时候，这个经济的危机也就在我们的面前。许多西方的国家，包括我们东方的国家，现在已经这个世界已经变成地球村。在西方国家发生的，我们这里也发生。西方人吃了很多的药品毒，我们这里也不输给他们啊。经济的危机，人家用毒品很多啊，这个甚至于呢，以前是不可以吸毒，现在好像是很合法。还有这个神圣的这个婚姻正在受到什么呢？越来越被所谓的政治的正确所瓦解啊。这个以前婚姻是神圣的，现在人家什么结婚啊、离婚啊是家常便饭的事。你不离婚，人家还觉得你奇怪哈，你怎么这么老旧？这样的情形。还有呢，这同性恋是以前很羞耻的事，现在不羞耻了。从前是不合法的，现在合法了，合法了。所以这是你和我们现今所处的时代，可能你的孩子、你的孙子就面临这个危机。我们怎么样？消极吗？担忧吗？恐慌吗？记得，因耶稣基督活着，我们就能够面对明天。Saudara sekalian, dunia yang sekarang kita hadapi, ya, juga seperti dunia pada waktu zaman Bill. Ini masih belum lama. Dia hidup di zaman sekarang, saudara. Dunia sekarang, dunia kita lebih parah, ya. Merosotnya ke ekonomi, finansial menurun, merosot. Apa yang dilakukan di dunia barat juga terjadi di dunia timur karena semua sudah serba globalisasi. Orang-orang barat pakai obat-obat yang terlarang, narkoba. Kita juga nggak kalah di sini, saudara-saudara. Ya, ada hal-hal yang dulu tidak sah sekarang menjadi sah. Pernikahan yang kudus, yang sakral, ya, sekarang saudara sudah diruntuhkan oleh kekuatan politik. Ya. Saudara-saudara LGBT yang dulu orang malu, nggak berani, ya, mengaku, sekarang terang-terangan merasa bangga seperti itu, dan sudah disahkan bahkan. Saudara, bagaimana menghadapi ya akan datang anak-anak saudara, cucu-cucu saudara. Saudara, kita harus persiapkan mereka dan kasih tahu mereka, bukan takut, bukan siut. Kita bisa menghadapi semua itu karena Tuhan hidup, memberikan pengharapan. Ajar, didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, pemuda-pemudi, remaja, anak sekolah minggu di gereja kita harus perlengkapi mereka. Supaya mereka sungguh-sungguh menanamkan iman, kepercayaan mereka di atas diri Yesus. Sehingga menghadapi perkara-perkara ini tidak menjadi pesimis, tetapi optimis. Optimis bukan karena naif ya, karena Tuhan mati dan bangkit hidup, memberikan pengharapan di dunia yang tidak ada harapan. Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们谢谢你的恩典，主啊，你的真理启发了许多的人，写下许多书，写下许多美好的歌曲、诗词，我们很感谢你。Terima kasih Bapa kami di dalam surga, firman kebenaran Tuhan
kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sudah memberikan banyak inspirasi kepada anak-anak Tuhan. Ada yang menulis buku, ada yang menulis syair, ada yang menggubah lagu untuk menyanyikan, memujikan Tuhan yang mati buat dosa kami dan bangkit memberikan pengharapan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan pakai lagu-lagu puji-pujian yang Tuhan sudah inspirasikan kepada anak-anak Tuhan yang diberikan karisma talenta musik. Kiranya hasil karya mereka juga bisa memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 今天我们听了因他活着 because he lives karena dia hidup 这诗歌的背景，让我们一起来唱这首诗歌。Hari ini setelah kita mendengar latar belakang lagu pujian karena dia hidup, because he lives, mari kita sama-sama menyanyikan lagu puji-pujian ini. Because he lives, 因他活着。神是爱子，他名叫耶稣，他赐下爱，医治宽恕，他舍生命，是我的拯救，那红的路就是我的救记号，因他活着，我能面对明天，因他活着，不再惧怕，我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，是因他活着，何等感觉，靠耶稣基督，他带给我满足喜乐，恩却安慰，乃是我决心，我能面对未来坎坷，因主活着，因他活着，我能面对明天，因他活着，不再惧怕，我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，是因他活着。